wakil bank negara Jawatan Pelaburan, dia akan menimbulkan konflik of interest. Maknanya dia sebagai regulator sepatutnya berada dalam Jawatan Pelaburan. Hujah itu saya tak katalah satu hujah yang langsung tak ada validitinya, ada validitinya. Tapi dalam artikel itu yang saya baca, ada menyatakan bahawa apabila hal itu ditanya kepada bank negara tidak membuat apa-apa kenyataan, maknanya tidak menafikan ataupun tidak mengiyakan dakwaan daripada pihak yang nak keluarkan Gubernur Bank Negara dalam Jawatankuasa Pelaburan itu. Jadi saya ingin dapat penjelasan daripada pihak menteri di sini hari ini secara bertulis, secara sah daripada di parlimen ini, sebenarnya apakah kedudukan yang sebenar? Adakah removal of Gubernur Bank Negara itu ataupun timbalan Gubernur Bank Negara daripada Jawatankuasa Pelaburan itu kerana permintaan sendiri daripada pihak Bank Negara, ataupun ianya ada kaitan dengan, semua orang tahu ada kaitan dengan isu 1MDB? Mungkin timing dia Kapar bangun. Kapar. Terima kasih Dato' Seri Speaker dan Yang Mohd Sepang dapat juga mencela. Saya nak tanya berkenaan dengan situasi Governor atau timbalan Governor Bank Negara. Nampak sangat makin lama makin kita dapati pengawasan Bank Negara Malaysia terhadap konsep-konsep ataupun panel-panel pelaburan makin dikurangkan. Saya mendapati bahawa tiada pengawasan Bank Negara Malaysia akan mengakibatkan dua isu yang amat penting. Satu, tiada check and balance. Kedua, pelaburan tidak dapat dikawal, di mana pelaburan mungkin berisiko dan boleh dipersoalkan. Dengan buat begini, kita pun arif bahawa isu konflik of interest dibawakan oleh kementerian. Tetapi pada waktu yang sama, di manakah dua isu yang saya tekankan tadi, isu check and balance dan bagaimana nak pastikan pelaburan itu tidak berisiko tinggi dan tidak boleh dipersoalkan, di manakah dalam peruntukan undang-undang kementerian nak mengawasi dua isu ini? Di satu bahagian konflik of interest, di satu lagi bahagian dua isu yang saya tengahkan. Macam mana mereka nak balancekan dan di mana ada peruntukan untuk membalancekan bahagian ini? Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Kapar. Bagi saya, secara pandangan peribadi saya, seharusnya tidak ada masalah untuk Bank Negara berada di dalam Jawatankuasa Pelaburan itu. Walaupun kemungkinan kita nak pindah sekalipun, tak perlulah kita membuang terus representation daripada Bank Negara itu dalam Jawatankuasa Pelaburan. Dan kalau kita rasa mungkin Gubernur, nanti mana Gubernur itu mungkin menjadi satu penghalang, apa kata kita hanya pindah wakil daripada Bank Negara? Tak perlulah kita buang terus, kita ketepikan sekali peranan Bank Negara. Sebab sekarang ini, seperti mana dia kata sahabat saya daripada Kelana Jaya tadi, orang melihat bahawa Bank Negara sekarang ini nampak satu-satunya bagi masyarakat di luar ini, Bank Negara inilah savior, pihak yang nampak setakat ini berani untuk mengambil tindakan tegas dalam urusan yang melibatkan 1MDB ini. Dalam keadaan kita lihat, walaupun kita ada seorang Gubernur, seorang wanita, tapi seorang wanita yang tegas, yang berani, yang ini harus kita tabiklah. Jadi kita dengan dalam keadaan buat pindaan ini, seolah-olah dia mengiyakan bahawa mungkin Gubernur ini yang menyusahkan untuk wang lembaga tabung tertentu ini nak digunakan, antaranya untuk bail out 1MDB. Jadi dengan kita remove Bank Negara Gubernur ini, kita tidak boleh menafikan, tidak boleh menolak persepsi di sana bahawa ada kaitan dengan 1MDB. Sebab tu saya minta sangat pengesahan daripada pihak menteri, adakah memang Bank Negara yang minta supaya dibuang? Kalau ada, bila diminta, alasan apa yang digunakan? Kalau ada surat itu kita tahu bila, bertandatangan bila. Kalau tidak ada, kenapa tiba-tiba Bank Negara nak dibuang? Sebelum ini kenapa tidak ada masalah? Kenapa selama ini Bank Negara ada di situ, kita tak ada rasa perlu nak buang? Sedangkan kalau nak kata konflik of interest, daripada awal lagi konflik of interest berlaku. Jadi
Yes, apa ni? Ya, Kuala Kerai. Terima kasih Tok Sri yang betul. Terima kasih Spang. Saya ingin bertanya kepada Spang juga ya, dengan latar belakang bank negara yang mempunyai imej yang tinggi dan governor bank negara antara governor bank yang mendapat kepujian di peringkat antarabangsa. Kita belum dengar lagi bank negara ini memainkan satu peranan yang negatif di dalam urusan pelaburan badan-badan yang berkenaan seperti LTAT ini, dan juga selepas daripada ini kita akan bercakap mengenai pertubuhan keselamatan sosial dan sebagainya. Jadi apa agak-agaknya punca mengapa tiba-tiba suatu institusi yang punya kedudukan yang tinggi di mata masyarakat negara dan juga dunia dengan governance yang begitu popular tiba-tiba mesti dikeluarkan hanya atas alasan conflict of interest? Apakah conflict of interest ini tidak berlaku sebelum ini, ataupun telah berlaku tapi kita tidak dimaklumkan pernah berlaku? Jadi kenapa tiba-tiba perkara ini yang berlaku untuk meletakkan suasana rekod bank negara ini menjadi tarnish dengan izin? Terima kasih. Ya, Spang ringkaskan. Okey. Terima kasih sahabat saya daripada Kuala Kerai. Jadi saya harap, saya minta supaya ucapan Kuala Kerai itu dimasukkan sebagai ucapan saya, dan saya mohon Menteri memberikan jawapan. Cumanya saya, kalau kita gunakan alasan conflict of interest lah, bagi saya lebih nampak jelas conflict of interest ni apabila kita lihat apa ni 1MDB yang dulu bekas 1MDB apa ni pengerusi 1MDB iaitu Loden Wok Kamarudin yang pernah apa ni sebagai chief executive kepada apa lembaga tabung angkatan tentera ini. Dalam masa sama dia juga adalah pihak yang terbabit dalam dengan transaksi dengan YMDB ini. Itu lagi jelas conflict of interest. Tapi kenapa tiba-tiba bank negara pula yang jadi apa ni? Jadi saya gunakan quote unquote just scapegoat lah. Jadi saya ingin dapatkan penjelasan butiran-butiran dalam apa ni selama ini pernah tak bank negara sendiri sebelum ini, selama ini kan bank negara dah jadi anggota dan jatuh pelaburan, pernah tak sebelum ini bank negara ada menyatakan bahawa dia tak selesa dalam kawasan pelaburan itu? Dan sebelum ini komplain-komplain ke dan sebagainya? Kalau ada, tolong jelaskan. Lepas tu saya nak tanya juga, adakah bank negara memang sebenarnya dalam kes yang contoh dalam kes yang melibatkan apa ni Loden Wok Kamarudin ini, adakah bank negara antara pihak yang memang bersuara lah bagi saya dalam isu ini? Jadi saya ingin dapatkan penjelasan daripada pihak menteri. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya ingin pindaan berkaitan dengan apa tu kegunaan wang caruman. Yang nak dipindah ini ialah, kalau dulu caruman ini hanya digunakan untuk masalah untuk beli rumah dan tanah, tapi sekarang ini boleh apa saja lah. Mungkin juga ada saya nak tanya, sudah tentu masa kita buat undang-undang ini dulu, sebelum kita buat pindah ini, mesti ada hasrat tertentu yang kita capai. Maksudnya mungkin kita nak memastikan pihak-pihak tentera ini, maksudnya yang dah tak bekerja lagi, mereka dapat jaminan untuk rumah ini. Jadi sekarang ini apabila, adakah kita pindah ini sebab kita rasa kita telah mencapai matlamat itu? Yes. Terima kasih Datuk Speaker. Setuju atau tidak? Kita sekarang dah 11:30 larut malam, tapi nampaknya pindah ini terlalu penting kepada Perdana Menteri kita. Nampaknya jelas bahawa isu ini adalah tentang mengeluarkan bank negara supaya dokumen-dokumen 1MDB Investment Panel tidak lagi diberi akses kepada bank negara. Dengan keluaran dikeluarkan daripada bank negara, nampaknya senang. 11:30 kita masih, kalau ini remeh-temeh punya legislation, takkan kita sedang buat isu ini sampai macam. Setuju atau tidak?
Terima kasih kepada sahabat saya Kerana Jaya. Sebenarnya saya dalam mukadimah saya nak cakap juga, patutnya lah undang-undang seperti ini tak buatlah dalam pukul 11 lebih. Kan kita ni manusia, kita pun ada juga kita punya ni. Tapi sebab apa saya ni tak balik rumah, sebab apa saya sanggup tunggu, sebab bila saya melihat akta ini, saya memang nak tunggu untuk berbahas, untuk mendapatkan jawapan. Tetapi kita terpaksalah berkorban untuk rakyat, sebab kita tahu kalau kita tak tanya ni mereka sukalah. Tapi kami sebagai wakil rakyat, kami rasa kami perlu bertanggungjawab untuk dapat, walaupun pukul 11, 12, hatta kalau 4 pagi pun saya tak akan tunggu. Tapi saya nak kata, tak sepatutnya kerajaan yang bertanggungjawab, diamlah. Kalau kerajaan yang bertanggungjawab, kenapakah dalam undang-undang seperti ini kita harus bentang di waktu ini? Kalau kita perlu sangat ni, kenapa tak boleh extend time? Kenapa tak boleh buat hari lain? Seolah-olah tak lulus undang-undang ini, macam kerajaan ini akan jatuh, kerajaan ini tak ada duit. So come on lah, kita haraplah, tolonglah, dah banyak kali kita kata, dalam undang-undang seperti ini janganlah buat sampai lerut lawat malam. Kita manusia, kita punya mind nak works pun dah sampai tu peringkat memang letih, tapi because of responsibility kita rasa kita kena buat. Tapi saya tetap sama ni, saya ingin tanyalah, adakah memang benar tentera ni dari segi pinjaman rumah ini tak ada masalah? Jadi sebab tu kita nak buka untuk pinjaman lain. Kalau saya rasa dulu kita buat, kita nak memastikan rumah-rumah mereka ada, jadi kalau boleh kita kekalkanlah kepada yang asal. Tapi kalau sekiranya kita rasa benda tu telah dapat diselesaikan, saya setujulah pindaan ini dibuat untuk nak buat pinjaman-pinjaman lain. Tapi saya ingin dapatkan jawapan daripada beliau. Sekian, terima kasih. Yang maklumat.